Assalamualaikum. Ada yang bertanya, kenapa Allah tak tolong Palestin dan penduduknya sebagaimana Allah turunkan burung ababil memusnahkan tentera Abraha yang hendak menyerang Kaabah suatu masa dahulu. Ya betul, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Kalau Allah hendak lakukan sedemikian, Allah boleh lakukan bila-bila masa tanpa menurunkan burung ababil pun. Dengan apa saja Allah boleh buat untuk memusnahkan tentera Zionis yang menjajah dan menyeksa rakyat Palestin serta menginjak-injak masjid suci kita, Masjidil Aqsa. Namun kita kena faham, suasananya berbeza. Ketika Abraha menyerang Kaabah, ketika itu tidak ada umat Islam. Nabi SAW belum lagi diutuskan. Jadi yang ada ketika itu musyrikin Mekah, mereka tidak menyembah Allah yang esa. Di sekeliling Kaabah itu penuh dengan berhala-berhala. Kalau mereka memuliakan Kaabah pun hanya atas dasar tradisi sahaja, bukan kerana mereka mengabdikan diri kepada Allah yang esa. Jadi, dan mereka pun tahu keupayaan mereka, sebagaimana Abdul Muttalib bila bertemu dengan Abraha, ditanya apa yang hendak kamu minta, beliau berkata, aku datang untuk menuntut unta-untaku. Bila ditanya, kamu hanya hendak menuntut unta tapi kamu tak nak bincang ke tentang Kaabah yang kami hendak runtuhkan? Abdul Muttalib menjawab, aku tuan unta. Rumah itu ada tuan dia yang akan menjaganya. Jadi begitulah gambaran yang kita boleh faham suasana ketika itu. Jadi siapa yang akan mempertahankan Kaabah itu kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mempertahankannya, kerana itu adalah rumah dia yang didirikan untuk mengabdikan diri kepadanya. Tapi berbeza sekarang, Palestin, Masjidil Aqsa yang berada di dalamnya diserang, dijajah, diceroboh oleh musuh-musuh Allah di hadapan mata jutaan umat Islam. Umat Islam yang diseru dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya berjihad dengan harta dan jiwa mereka untuk mempertahankan Islam dan kesuciannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayuh berangkit, ayuh bangkit, berangkatlah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, khifafan wa thiqala, sama ada dalam keadaan ringan atau berat, susah atau senang. Allah seru supaya bangkit berjuang menentang musuh, mempertahankan kesucian agama Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat yang pertama. Berapa ramai umat Islam yang menyahut seruan ini? Ramai yang masih berpeluk tubuh. Malah lebih daripada itu, bukan sahaja tidak mahu berjihad mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu, sebaliknya menyalahkan penduduk Palestin pula dengan pelbagai tuduhan yang tidak sepatutnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongan apabila umat Islam telah berjihad. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah dah kata dah, aku nak tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, suatu bisnes yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Jadi bila kamu telah lakukan ini, beriman kepada Allah, kepada janji Allah, beriman kepada Rasulullah, kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian kamu berjihad dengan harta dan jiwa, Allah kata, nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemenangan yang dekat.
Di samping janji di akhirat nanti diampunkan dosa, dimasukkan ke dalam syurga, disediakan tempat tinggal yang selesa, itu semua janji di akhirat. Dan janji untuk dunia ialah nasrum minallahi wa fathun qarib, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat. Tapi bila datangnya kemenangan itu setelah umat Islam menyahut seruan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Maka bilakah kita akan bangkit menyahut seruan ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita di Palestin yang telah berjuang dengan seluruh jiwa raga, harta benda tanah air yang mereka miliki. Dan kita di sini diminta supaya mendukung mereka, membantu mereka dengan apa yang ada pada kita, dengan harta kita, dengan doa kita, dan dengan apa jua yang boleh kita lakukan. Mudah-mudahan apabila kita benar-benar menyahut seruan Allah, infiru khifafan wa thiqala, dalam keadaan ringan atau berat, kita sahut seruan Allah, maka insya-Allah akan datanglah nasrun minallahi wa fathun qarib. Yakinlah janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah memungkiri janji.